wasaqakum yang telah mengikat janji kamu semua kepada Allah. Di antaranya perjanjian kamu kepada Allah, il kultum sami'na, apabila kamu berkata kami dengar, wa ata'na dan taat, wa taqullah dan takutlah oleh kamu akan Allah. Innallaha alimun bizati sudur, Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam dada kamu semua. Alhamdulillah, sadaqallahul alim. Begitulah untuk mukadimah kita pada malam ini dalam majlis ilmu ataupun majlis tazkirah. Mana tahulah tahun 2023 tahun baru 23 malam ini kita boleh mendengar ilmu Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran Suratul Maidah. Dengan harapan mana tahulah apabila saya baca di tahun 2044, alhamdulillah kita mengenang sejarah Neman 2043 yang telah lalu. Cuba cek ada tak yang kita abaikan? Ini soal dia. Dengan harapan mana tahulah pada malam ini kita berada tahun 2044 ini, apa 24 ini, mana tahulah kalau boleh kita tebus kembali ya. Kalau ditakdirkan 2043 ini ada yang kita abaikan, kita tebus. Jangan sampai kita besok melalui 2-3 hari tahun baru ini kita macam dulu juga. Misalnya contoh, mana tahulah hasil daripada teguran Allah, wazkuru, ingat. Itu bermakna ingat tu bermakna Allah mengingatkan kalau kita tak buat, kita ingat kita kena buat. Kalau kita tak buat, kita teruskan kita buat. Itu di antaranya tujuan wazkuru nikmatallahi alaikum, maknanya ingat kalau kita dah buat, teruskan perbuatan anda. Ya, kalau ada salah silap ataupun ada yang kurang betul, ayo sama-sama kita bincang, kita muzakarah. Mudah-mudahan kesilapan kita, kelalaian kita diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan para tahulah kelalaian kita itu menjadi dorongan kepada kita untuk mengingatkan kepada kita, kerana Allah telah ingatkan wal quru tadi. Ingatlah oleh kamu, jangan kamu tak ingat. Ya. Umpamanya lah, saya nak contoh misal ya. Kita nikmat, kita berzikrullah, ingat kepada Allah itu satu nikmat yang sangat besar. Kita umat Islam apabila kita tak berzikir, ini salah satu daripada kerugian. Ya, ialah kalau sebut zikir yang paling afdal ialah afdalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, zikir ini kalau kita baca dan kita amalkan, besok apabila di hari kiamat, inilah yang membawa kepada kita selamat masuk surga ya. Kita besok harapkan ya Allah jangan sampai seorang pun yang terbabas masuk neraka ya. Kalau boleh wadhilnal jannata darussalam, tidak, hari-hari kita minta masukkan kami ke surga, tempat yang selamat. Jadi jangan sampai
ada yang dibawa malaikat masuk ke neraka. Masya Allah, ya. Jadi kita bincang, kita muzakarah bagaimana kita nak selamat masuk syurga. Innal ladzina amanu wa amilus solihat, kena diamal, ya. Kalau tak diamal, macam mana kita nak masuk syurga? Masuk syurga bergantung kepada banyak mana amal kita, ya. Wa man ya'mal misqala dzarratin, ya. Kalau amal yang baik itu walaupun satu zarah, misqala dzarratin khairan yarah, kita akan amal, kita akan terima besok. Dan lama cepatnya masuk surga bergantung kepada ilmu yang kita amalkan. Masya Allah. Kalau menzikir tadi besok yang menarik kita besok masuk surga ialah la ilaha illallah. Amalan zikir la ilaha illallah itu jadi miftahul jannah, kunci surga, ya. Jadi kita kena ambil perhatian lah. Jadi kalau kita nak dapat kunci boleh masuk surga, mesti kuncinya yang betul, yang kunci yang jangan silap, ya. Kunci yang betul-betul miftahul jannah, maknanya la ilaha illallah sedikit pun tak ada syirik, ya. Itu namanya miftahul jannah, kunci surga dalam 24 jam hari-hari. Jangan sampai masih terlibat kepada zikir yang tak diterima oleh Allah. Kalau kita berzikir, beramal masih kerana dunia. Kan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Mana selain Allah ini namanya dunia. Kita tolak, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dunia tak boleh menyamakan kita, yang boleh menyamakan kita hanya Allah, ya. Tapi kalau kita masih beramal, masih fikir-fikir, masih untungnya amal kita ni, ya, ganjarannya gini, itu bermakna masih kerana dunia, bukan kerana Allah, ya. Itu nak cara memahami macam ini bukan senang. Dengar, bukan tak pernah dengar, selalu dengar, tapi nak menterjemahkan, diucapkan dengan lidah, disemalkan dengan hati, dan diterjemahkan satu hari 24 jam, semuanya la ilaha illallah, ya. Kita sembahyang ada tak kerana Allah ke kerana jamaah 27, kerana nak nama, kerana nak kepentingan, kerana macam-macam lagi, ya. Asal makhluk namanya si Allah, selain Allah, asal dari hati kita masih kerana kepentingan, itu takut zikir kita cuma menari-nari di lidah. Kata orang bahasa Jawa, cuketan neng lambe. Cakap Jawa, ya. Menari di lidah, tak sampai ke hati, tak diterjemahkan. Pasal apa? Masih amal, masih kerana ganjaran, ya. Itu namanya kerana ganjaran, masih kerana dunia, belum kerana Allah. Ini apatah lagi kita berada bulan tahun 43 tahun baru tahun ini, ya. Cuba cek masuk khasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ditegur oleh Allah, cek dulu, hisab dulu semua amal kamu qabla an tuhasabu, sebelum dihisab besok oleh Allah. Besok dihisab oleh Allah Ta'ala tak guna. Pasal apa? Kita sudah berada di alam akhirat. Tapi khasibu, kita hisab sekarang, kita kat dunia. Termasuklah tadi aku beramal kerana Allah ke kerana selain Allah. Ini cek tu.
Ya, jadi kalau kita la ilaha illallah semata-mata kerana Allah, bermakna kita tak rasa keberatan untuk baca la ilallah, hayati la ilaha illallah, amalkan la ilaha illallah. Kita baca la ilaha illallah, muraqabah yang pertama ialah ma'rifatullah, kenal kepada Allah. Kalau kita baca la ilaha illallah tapi kita tak kenal kepada Allah, bermakna itu salah satu zikir kita belum boleh membuka pintu syurga. Ini andaian saja ya. Ya. Ini namanya bijak. Besok dah dalam kubur dah tak guna lagi-lagi di alam akhirat. Kalau masa sekarang ini kita masih berbincang memikirkan ke arah itu, masih ada harapan. Itu yang disebut oleh orang kita, orang Melayu lah ya, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Ini bahasa ini memang kita semua ada dah hati dia. Sesal dahulu maknanya masa kita hidup kat dunia kita sesal. Adakah amal hati belum kerana Allah atau kerana ganjaran pahala kerana surga? Masa dalam hati ingat aku amal kerana memikirkan surga, bermakna itu masih syirik. Tapi kita tak sedar. Dia macam mana kita, inilah namanya kita berzikir la ilaha illallah. Kita beramal semata-mata kerana Allah, bukan kerana ganjaran pahala, bukan kerana surga. Ya, kita kena tahu juga ini untuknya kita beramal kerana dapat surga, tapi jangan kerana surga. Bahasa Jawa boleh ya? Boleh ya? Mana tahulah dengan bahasa Jawa ni boleh ingat ya. Ngono tak biasa koyong ngono ya. Kita amal-amal kerana Allah, tapi jangan kerana ganjaran, jangan kerana surga. Itu dah mono tapi ojo koyong mono. Kita beramal lillahi ta'ala. Itu namanya abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mungkin tak dapat kata bahasanya serowong-serowong dulu lah. Jangan kita langsung tertutup ni. Jangan hati kita firitaib al-zikri. Kita tertutup cerita macam ini. Pasal lagu 360 bala tentera syaitan ini nak menyesalkan seluruh umat Islam. Bukan dia dapat gaji, dia nak bawa la'amla anna jahannama minal jinnati wan nas. Dia memanglah sudah diterima, dia nak alih jadi alih neraka, tapi dia tak akan masuk ke neraka golongan dia, tapi dia nak tarik umat Islam seluruhnya bawa sama-sama dia masuk neraka. Inilah la'amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Apabila kita sudah bincang macam ni, kita kena cek, kena periksa hati hari-hari ya. Kita hari sembahyang, kita hari berzikir, kita hari bersedekah dan seluruhnya lah. Apabila kita semua lillahi ta'ala ya, insyaAllah iblis syaitan tak ada ruang nak masuk dalam hati kita, nak menyesatkan kita, nak ajak kita sama-sama mereka masuk neraka. Tak nak. Pasal hati kita zikrullah. Orang yang hatinya ingat kepada Allah, iblis syaitan tak akan mendekati, tak akan masuk. Tapi diceritakan selagi manusia lupa kepada Allah, tak ingat kepada Allah, mana lubang manusia, lubang bulu roma, aku akan masuk. Masya Allah. Jadi macam mana kita nak terselamat? Badan kita dah berapa ribu lubang bulu roma ni, iblis boleh ada ruang nak masuk, ada namanya yang tutup abadi Allah. Boleh ibadah kerana Allah illahi ta'ala. Itu apabila sikap macam inilah yang melumpuhkan 360 tadi, tak ada ruang nak masuk dalam badan orang yang zikrullah Allah, ma'rifatullah, kenal kepada Allah. Tapi itulah
kamu jangan ingat kepada Allah, kamu lupa kepada Allah. Itu semua kan berbalik kepada ayat tadi, wan guru, ingat kamu. Ya, dalam ayat yang lain, fadkuruni azkurukum, kalau kau ingat kepada aku Allah, aku akan ingat kepada kamu. Tapi kita kadang-kadang kita buka baca zikrullah la ilaha illallah, kita sembahyang, kita sedekah, kadang-kadang kita ingat dia punya kelebihan sedekah, itu amal ibadah itu. Inilah yang menjadi sasaran iblis, nak merosakkan amal kita. Kita beramal tidak kerana Allah. Bahasa ini boleh faham ya? Memang cakap ini kena berulang-ulang kali. Ya, walaupun dah 1000 kali, tapi kadang-kadang kali yang ke-10, 1000 pun kadang-kadang belum masuk lagi. Tapi bukan tuan-tuan tahu. Ya, tapi takut-takut macam lebih kurang. Masya Allah. Dari abang kita balik, Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illa, itu pegang betul-betul. Kita nak jadi ahli zikrullah, zikir yang semata-mata kerana Allah, bukan kerana makhluk, bukan kerana kelebihan, kerana lillahi ta'ala. Ya, pakai baju panjang pun lillah, pakai serban pun lillah. Ya, boleh. Tadi baru pakai serban saja, wah sebenarnya kebun teh sing kuwenten dhewe, aku dhewe lah pasal lainnya orang kelembau serban sangat jauh ya. Tanya Pak Imam ya. Itu namanya sifat berbangga. Ya. Walaupun tuan-tuan dah alhamdulillah dah berpuluh tahun pakai serban, tapi lillahi ta'ala, kerana Allah, bukan nak disanjung-sanjung, bukan kerana untungnya ganjarannya begini-begini. InsyaAllah ya, itu namanya Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, hanya Allah saja, makhluk tak ada. Boleh cakap senang kan? Maknanya lillahi ta'ala betul-betul. Tuan-tuan dan hari ini duduk majlis ilmu, walaupun dah pukul 10 malam, tapi jangan ada keluh kesah, boleh terima sajalah. Sebulan sekali datang sini ceramah, aku tak datang, tak dengar, bukan rugi, terlalu rugi. Asadun nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun amkana talabul ilmi fid dunya falam yatlubu. Orang yang hidup kat dunia yang terlalu rugi macam mana? Ada buang majlis ilmu walaupun 5-10 minit, tapi tak datang. Siapa ceramah malam ini? Alah orang biasa, orang sering melompat, orang biasa, tak payah datang pun tak apa. Itu bermakna dia tak kerana Allah, tapi bukan tuan-tuan tahu. Takut. Jadi aku datang majlis ilmu kerana Allah, bukan kerana ganjaran, bukan kerana surga, bukan seterusnya, tapi lillahi ta'ala. Kita nak menuju ke arah Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, kena bersihkan badan kita, makanan kita, minuman kita, niat kita, seterusnya lah. Wa yuzakkihim, kena bersihkan dan sucikan. Kalau masih terlibat benda-benda yang mengotorkan seperti amal riya, itu kotor tu. Riya itu masih kerana makhluk, ingin dipuji. Ya, jadi ikhlas kena, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Ikhlas bersatu aku beramal, tak fikirkan ganjaran, tak fikirkan surga, tapi lillahi, itu namanya mukhlisina lahuddin. Bahasa yang Allah gunakan cara begitu, tapi kena selalu berbincang muzakarah. Ya, kalau ada tidak timbul nanti kita kena ganjaran, lekas buang lillahi ta'ala. Ini cara, pasal kita ni manusia la yahlu anil khata'i wa nisyan. Sifat dan tabiat manusia tak sunyi daripada lupa dan salah, leka dan lalai. Termasuk tadilah amal-amal juga, tapi masih ganjaran itu dah lupa kan.
lupa tidak kerana Allah. Masya Allah, ya. Mana tahulah pusing sana pusing sini, balik qala Allah Ta'ala fadhkurni azkurkum. Bila kau ingat kita amal kerana Allah, Allah yang ingatkan kita. Segala apa urusan kita, perjalanan kita, semuanya dikawal, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan baca ayat kursi kan, wala yahudu hizbahul ajib, apa terusnya? Yukhrijuhum minaz zulumati ilan. Itu senjata itu. Macam mana kita nak dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Benda yang zulumah, yang kerana makhluk buah, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, menuju kepada lillahi, kerana Allah. Kan cara gitu kan, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, yang gelap-gelap kerana pahala ganjaran dunia. Buang, bersihkan ilan nur kepada nur. Sebab itu Allah tegur dengan bahasa pendek apa dia? Nurun ala cantik. Itu cara dia. Biar kita semata cahaya kerana Allah, bukan kerana makhluk tak. Itu nurun ala nurin. Cahaya yang datang daripada Allah hanya datang daripada Allah saja. Ya. Jadi dengan harapan mana tahulah, kalau tuan-tuan dengar ceramah ada ini tapi faham tahu, dengar senang, tapi nak rasikhuna fil ilmi, nak meresap di dalam jiwa kita ni, ya Allah, lagi-lagi tengah ceramah buat habislah paling ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Apabila dibacakan ayat Allah, tambah imannya. Tapi apabila dibacakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, fastami'u lahu wa ansitu, kamu dengar dan diam tapi sambil berfikir, barulah la'allakum turhamun, baru dapat rahmat melalui ayat Quran dibaca, ilmu disampaikan, baru kita dapat hidayah, dapat rahmat. Oh, rupanya kita beramal masih kerana pahala ganjaran, dengan ceramah masih bual, masih ngantuk, lagi-lagi komplain pula. Ya, tak sedaplah ceramah cerita zikir ni. Kalau ceramah cerita kahwin je serok katanya. Tak komplain lagi. Tapi bukan tuan-tuan ya. Tuan-tuan tak ada, tapi saya beradaya saja ya. Jadi kena betul-betul lillahi ta'ala. Ya. Ya, nanti boleh bangun malam lillahi ta'ala. Jangan berbangga biasa badak kampung Kebun Teh yang rajin bangun malam akulah. Tengok, kan dah sombong. Ada perasaan datang. Siapa yang datang itulah 360. Ya. Jadi kalau kita amal lillahi ta'ala, itulah kata bahasa orang Jawa ya. Tenang ya. Saya selesa kat Jawa ya. Apabila kita beramal kerana Allah, tahajud, bangun malam 2 rakaat seperti dunia, dan kita jangan fikir ni pahalanya sembahyang tahajud dunia dan akhirat, kita sembahyang tahajud lillahi ta'ala, kerana Allah. Barulah iblis syaitan 360 dimelantar kalau tuan-tuan sembahyang di rumah, di masjid, di dalam, dia tak boleh dekat tu ya, pasal dimelantar, pasal tak ada ruang makan untuk nak diambil amal orang ini, tak ada jalan. Pasal apa? Lillahi ta'ala. Masya Allah. Ulang sana, ulang sini, balik itu juga tau. Tapi kalau tadi yang saya itu tadi ulang-ulang, lupa. Bukan tuan-tuan, tapi begitulah di antaranya. Jadi apabila kita beramal la ilaha illallah,
tidak kerana makhluk tapi semata-mata kerana Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya, teruskan perjalanan anda. Innamal a'malu binniyat. Seluruh amal bergantung dengan niat kita. Kalau niat kita kerana dunia adalah dah jadi habuan dia. Tapi kalau lillahi ta'ala abdul zikri fa'ala annahu la ilaha illallah, teruskan perjalanan anda sebagai ahli zikir. Tuan-tuan duduk di kampung Qurani dah memang jadi ahli zikrullah, teruskan jadi ahli zikrullah. Bila masa seminggu sekali dapat buat khataman Al-Fatihah, ya Razikal apa, minta kepada Allah betul-betul. Jadikan amal kita sebagai ahli zikir. Fas'alu ahla zikri, jangan suka nak coti ya. Teruskan perjalanan anda. Aku nak fas'alu ahla zikri. Ada ruang kita seminggu sekali, kita kira mana yang mana kita ruangkan ya. Kan biasa kita dah bakal sama-sama, oh malam Senin atau malam Selasa atau malam Jumaat. Kita teruskan perjuangan kita yang masalah itu. Inilah cara nak melumpuhkan 360 apabila kita fasalu ahla zikri, teruskan perjuangan anda, kamu jadi ahli zikrullah. Apatah lagi yang masih muda-muda ni, banyak dia punya halangan yang nak zikir tak. Lagi-lagi yang dah tua 40-50 tahun, nak apa lagi? Dah kita umur 40-50 tahun tak nak jadi ahli zikir, dan tunggu apa lagi? Ya, Allah sebut kata surah Ahqaf, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sana. Dah umur dah 43-40 tahun, nak apa lagi? 40 tahun dah tak nak lagi jadi ahli zikrullah. Astagfirullahaladzim. Orang yang sanggup jadi ahli zikrullah zahir dan batin, di antaranya zahirnya pakaiannya pun pakaian ahli zikrullah, boleh. Yalah, awaknya macam awak pakai baju pandang, baju jubah, pakai serban, pakai selendang. Itu ahli zikri itu. Zahirnya. Kalau masih pakai baju t-shirt, seluar jim lah, baju t-shirt tangan pendek, ada gambar ingribennya, tak pakai serban langsung. Astagfirullahaladzim. Kita nak memikirkan ke arah itu bukan senang tau. Ya, ada saja jalannya. Ya, kalau macam ini apa tak sah. Dia jawab sendiri kadang-kadang. Tapi kalau fikir dah umur 40 tahun, apa lagi? Ya, dah umur 40 tahun, orang yang dapat hidayah boleh pakai baju panjang, boleh pakai serban, pakai selendang, itu dapat hidayah. Dia boleh dapat hidayah. Mengapa aku dapat hidayah? Dia pun boleh beli serban, pasal dia ada sawit, dia ada gaji, dia ada niaga. Ya, kita ada juga gaji, kita ada perniagaan, kita ada duit, tapi nak beli serban ke orang Arab, tapi kok beli rokok. Astagfirullahaladzim. Bukan tuan-tuan, jangan marah ya. Memang dengar tu kok tak sedap. Nak beli serban kok tak ngarang, tapi kok beli rokok. Astagfirullahaladzim. Apanya ni kawan, kan? Ya, 2 minit lagi boleh. Takut panjang sangat ceramah anda ya. Saya nak cadangkan 5 minit lagi tak berhenti ya. Pasal apa? Cepat ceramah, cepat berhenti, cepat balik. Pasal dah makan kan ya. Dah cepat balik, cepat tidur. Ya. Lagi-lagi tuan-tuan ada isteri, dah tidur dengan isteri, kata Rasulullah, wa namu inda zawjiha kanomia indal Ka'bah. Isteri tidur dekat suami kita sama dan tidur di Ka'bah. Tak untung lah. Sebab itu jangan lepas, jangan cepat ceramah, cepat berhenti, cepat balik, cepat tidur, boleh ya?
Ini cadangan saja ya. Kalau cadangan ini tuan-tuan boleh terima, alhamdulillah. Ya, saya pun coba ceramah dan singgah pada rumah Pak Imam Sadikan. Ada ruang tidur ada nanti ya, ada bersaham di itu semua peluang baik. Jadi kesimpulannya, apa yang kita hadapi termasuk duduk majlis ilmu walaupun 5-6 minit tapi berharga seluruh makhluk. Allah Ta'ala baca istighfar. Pasal kamu manusia ada nafsu, boleh duduk majlis ilmu, orang boleh ngeteh tau ya dah. Jiran tuan-tuan yang tak datang bagaimana? Tengah ngeteh aja ya. Dia tak dipilih oleh tuan-tuan ibu semua, dipilih oleh Allah. Alhamdulillah. Yastaghfiru kullu syai'in ala mu'allimil khair. Seluruh makhluk Allah Ta'ala baca istighfar kerana tuan-tuan boleh duduk majlis ilmu. Apatah lagi saya lalu-lalu di kubur dagang Allah. Kiralah ya, itu semua apabila perkuburan ini dilalui oleh orang yang duduk majlis ilmu, Masya Allah, 40 hari relax, dia tak diseksa, dia bergembira. Alhamdulillah. Tengok ada selalu saya ceritakan masalah itu supaya kita tahu nikmatnya. Bagaimana nikmat dalam kubur ni rupanya. Kalau ada orang kat dunia lalu majlis ilmu, dia lalu di dekat kubur, di kubur dagang 40 hari dia relax, tak diseksa. Pasal apa? Berkatnya orang yang dikasihi oleh Allah, al-alimu habibullah, orang yang berilmu, orang yang kekasih Allah. Tahu akhirnya saya nak petik hari ini ya, hadis ini kalau korang dengar terus ingat selama ini ya, kun aliman au muta'alliman au muhibban au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Ini tak selalu kita dengar ya, boleh. Jadikan diri kamu yang pertama orang berilmu. Tak dapat orang berilmu, muta'alliman, orang yang belajar. Tak dapat orang belajar bawa kitab tengok, tak dapat. Mustami'an, dengar pun dia ni dengar teman-teman. Dah 3 kan? Aliman, muta'alliman, mustami'an. Yang akhir sekali apa? Muhibban. Kamu nak bawa kitab pun tak mampu, nak bawa pen tak mampu, dan nak buku tak, dengar saja, suka saja. Itu mesti dapat habuan. Tapi wala takun khamisan, kamu jangan jadi orang yang kelima, suka pun tak nak, habislah. Faham tak? Ini orang yang kelima, binasalah kamu ya. Walaupun tuan-tuan disajar tak semangat, tapi syukur Allah, untungnya penduduk majlis ilmu makhluk Allah Ta'ala baca istighfar, aku tak ada ruginya. Aku ada perasaan itu, bahawa ada perasaan rugi ya tak? Ada perasaan suka pun masih dapat ya. Kan Pak tadi ya, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Habis kalau benci tak dapat tuan-tuan ni kan, itu kan. Jangan jadi yang kelima, mana benci, masih ada perasaan suka, masih termasuk sinar lain, tidak ada harapan. Boleh. Jadi sekianlah saja, panjang sangat nanti ceramah panjang sangat. Bila nak berhenti? Pasal pengalaman saya ceramah ni selalu dah tahun-tahun ceramah. Kalau penceramah nak sadaqallahul azim wa billahi taufiq wal hidayah, semua yang duduk ni dengar suka semua, dah berhenti alhamdulillah. Kata orang Jawa, kalau duduk masih mengantuk cari sadaqallahul azim, kata orang Jawa melek terus tak ngantuk terus. Tapi bukan tuan-tuan, tapi macam lebih berat. Kerana saja kerana saja mudah-mudahan Allah pimpinlah kita semua ya, suka datang majlis ilmu, termasuklah pada malam ini dan bila-bila masa selagi hayat masih di kandung badan.
Akhiri dengan doa. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah. Ya Allah, kumpulkanlah kami pada malam ini dalam majlis ilmu yang berkat, manfaat, diamal, istiqomah dan sampaikan, dan perpisahan kami nanti balik wa tafarruqan ma'sumah, dipelihara oleh Allah dunia dan akhirat kita semua dipelihara oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallah.